Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita berjumpa lagi bagi sesi pengajaran dan pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita masih teruskan bagi matematik. Kita masih melihat kepada topik yang keempat, yaitu wang. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat kepada 4.2, yaitu tolak wang. Manakala bagi fokus pembelajaran, kita akan melihat kepada 4.2.1, menyelesaikan ayat matematik tolak, melibatkan dua nilai wang dalam lingkungan Rp10.000. Kemudian 4.2.2, menyelesaikan ayat matematik tolak melibatkan dua nilai wang dari satu nilai wang dalam lingkungan Rp10.000. Manakala bagi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menolak melibatkan dua nilai wang dari satu nilai wang dalam lingkungan Rp10.000 dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh pertama. Murid-murid boleh buka buku teks matematik jilid 2 pada muka surat keempat. Jadi di sini dapat dilihat terdapat satu situasi yang melibatkan tolak wang. Jadi kita lihat di sini 1A. Berapakah beza harga piano dengan harga gitar? Jadi di sini ada diberikan harga piano adalah Rp3.800. Manakala harga gitar ialah Rp760. Jadi di sini dia minta cari beza, maka Rp3.800 tolak Rp760. Jadi kalau nampak beza, maka kita akan tolak. Jadi di sini ada ditunjukkan satu cara, yaitu kiraan secara mental. Apa maksud kira secara mental? Maksudnya kamu mencongak. Kamu kira dalam fikiran kamu. Maksudnya kamu tidak menggunakan sebarang langkah kerja atau langkah pengiraan seperti biasa. Jadi di sini dia menunjukkan pengiraan secara mental. Jadi macam mana dia mengira secara mental? Yaitu dia pisahkan Rp3.800, dia pisahkan jadi Rp3.000, kemudian yang ini Rp800. Kalau ditambah akan dapat baliklah Rp3.800. Kenapa dia pisahkan seperti ini? Supaya mudah untuk dia mengira. 3.000 dan ini Rp800. Jadi di sini tadi mereka perlu mencari beza harga piano dengan harga gitar. Jadi harga piano tadi dia pisahkan menjadi 3.000, kemudian yang ini 800. Jadi dia hanya ambil 800 kerana dia tahu 800 sudah cukup untuk menolak Rp760, yaitu harga gitar tadi. Jadi dia ambil 800, dia tolak Rp760 akan dapat Rp40. Jadi baki Rp40 ini dia tambah semula dengan 3.000 yang belum digunakan tadi. Jadi akan dapat Rp3.040. Maksudnya beza harga piano dan gitar adalah Rp3.040. Ini secara pengiraan secara mental, maksudnya pengetahuan untuk kamu. Maksudnya kiraan untuk tolak ini juga kita boleh lakukan secara mencongak. Jadi untuk situasi ini, apa yang ingin cikgu tekankan adalah mengenai kata kunci, yaitu beza. Apa maksud beza? Beza maksudnya tolak. Jadi kamu kena pastikan kalau nampak kata kunci beza, maksudnya kamu kena tolak. Sebab itu di sini kita menggunakan operasi tolak. Kerana ada kata kunci beza. Beza ini maksudnya berapakah nilai yang
kurang atau yang lebih. Maksudnya piano ini harganya lebih berapa banyak daripada gitar. Kalau gitar harganya lebih mahal berapa banyak berbanding piano. Sebab itu kita kena cari beza. Baiklah murid, sekarang kita lihat situasi yang kedua melibatkan tolak wang. Bukan situasi, maksudnya soalan yang kedua melibatkan tolak wang. Soalan ini adalah sambungan bagi soalan yang pertama tadi. Masih lagi muka surat yang sama, iaitu muka surat yang keempat. Jadi kita lihat apa yang berlaku. Adi membayar Rp4.600 untuk piano dan gitar itu. Maksudnya Adi ini dia bayar Rp4.600 untuk gitar dan piano. Maksudnya dia nak beli piano dan gitar. Jadi dia sekarang dah bayar Rp4.600. Sekarang kamu kena cari baki wangnya. Jadi berapa baki wang yang tinggal? Maksudnya dia bayar dengan kedai itu Rp4.600. Jadi berapa orang kedai itu bagi balik duit baki kepada Adi. Jadi sekarang kita kena menggunakan operasi tolak. Jadi di sini ada 3 nilai wang. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana untuk menolak melibatkan 3 nilai wang. Kalau pembelajaran sebelum ini kita menambah melibatkan 3 nilai wang. Jadi sekarang kita akan lihat menolak melibatkan 3 nilai wang. Jadi duit yang dibayar tadi Rp4.600, kita tolak dengan harga piano Rp3.800, kita tolak dengan harga gitar iaitu Rp760. Jadi berapa baki yang Adi dapat? Jadi untuk tolak, kamu tidak boleh menggunakan kaedah cara seperti menambah. Kamu tak boleh tolak 3-3-nya sekali. Untuk tolak tidak boleh. Kamu hanya boleh menolak 2 nombor, kemudian tolak nombor yang ketiga. Jadi kita lihat sekarang, kita tolak 2 nombor dulu, 2 nilai wang dulu. Kita tolak 2 nilai wang, iaitu Rp4.600 tolak Rp3.800. Maka di sini ada peminjaman. Sifar tolak sifar dapat sifar, sifar tolak sifar dapat sifar. 6 tolak 8 tak mencukupi. Jadi kita pinjam dari 4. Maka 4 tinggal 3 dan 6 menjadi 16. 16 tolak 8 akan dapat 8. 3 tolak 3 akan dapat sifar. Tak perlu ditulis. Jadi RM. Jadi Rp800 ini bukan jawapan kerana kita masih ada nilai wang yang ketiga perlu ditolak. Jadi kita salin balik, guna anak panah seperti menambah yang kita telah pelajari sebelum ini. Kalau kita ingin menolak lagi, kita kena guna anak panah seperti ini, sambung di sebelah maksudnya. Jadi Rp800 tolak Rp800 tolak Rp760. Jadi sifar tolak sifar akan dapat sifar. 10 tolak jadi sifar tolak 6 tak boleh. Jadi kita kena pinjam dari 8. Sifar tolak 6 tak cukup. Jadi kena pinjam dari 8. Jadi 8 tinggal 7. Jadi sifar ini akan jadi 10. Jadi RM10. Jadi 10 tolak 6 akan tolak 4. 10 tolak 6 akan dapat 4. 7 tolak 7 sifar, kemudian RM. Jadi bakinya adalah sebanyak RM40. Jadi baki wang Adi ialah RM40. Jadi di sini kata kunci yang cikgu ingin tekankan adalah baki. Kalau nampak soalan minta cari baki, maksudnya kita kena menolak juga. Jadi ada 2 kata kunci yang kita belajar hari ini, iaitu yang pertama tadi adalah beza. Kalau beza, kita kena tolak juga. Kalau baki pun, kita kena tolak juga. Jadi ada 2 kata kunci untuk tolak, beza dan baki. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sekarang kita akan lihat lebih jelas lagi bagaimana untuk menolak 2 nilai wang terlebih dahulu. Jadi diberi RM5.465 tolak RM72
20 sen. Jadi di sini melibatkan sen. Jadi adakah murid-murid masih ingat? Nilai tempat kalau melibatkan wang. Jadi kita ulang kaji semula. Jadi di sini soalan melibatkan hingga sen. Jadi kita akan mula dengan sen, puluh sen, titik perpuluhan, ringgit, puluh ringgit, ratus ringgit, dan ribu ringgit. Jadi sekarang kita akan masukkan uang ini mengikut nilai tempat dengan betul. RM 5.465. Jadi memandangkan soalan ini ada sen, pastikan semua nilai wang juga kita letak sen. Jadi yang ini tak ada sen, jadi kita boleh letak sebagai sifar sen. Tak ada sen. Jadi sekarang kita tolak dengan RM 72 ringgit atau RM 72 20 sen. Pastikan sebut dengan betul. RM 72 20 sen ataupun kita boleh sebut sebagai 72 ringgit 20 sen. Pastikan 72 ini kamu susun dengan betul. Bukannya dimasuk dekat ribu ringgit atau ratus ringgit. 72 ini maksudnya di rumah puluh ringgit dan ringgit. Jadi sekarang kita tolak. Minta maaf, kita tolak. Jadi adakah murid-murid masih ingat? Kalau melibatkan puluh sen dan sen, jadi kita kena tengok nombor itu sekaligus. Tak boleh tengok satu-satu. Jadi sekarang sifar sen tolak 20 sen. Adakah boleh? Adakah cukup? Ya, tidak mencukupi. Jadi kita kena pinjam dari rumah ringgit. Yang paling hampir adalah rumah ringgit. Jadi kita pinjam daripada 5 ringgit. Kita pinjam untuk bantu sifar sen ini supaya dia dapat menolak 20 sen. Jadi kita pinjam dari rumah ringgit, 5 ringgit. Kita pinjam 1 ringgit. Kita hanya boleh pinjam 1 ringgit. Jadi 5 ringgit akan menjadi 4 ringgit. Jadi 1 ringgit yang kita pinjam tadi, sekarang kita nak tukar balik kepada rumah sen. Barulah dia boleh masuk kepada rumah sen. Jadi kita ingat balik yang kita belajar, 100 sen boleh ditukar jadi 1 ringgit. Jadi sekarang 1 ringgit kita boleh tukar balik menjadi 100 sen. Maksudnya sekarang 1 ringgit kita boleh tukar menjadi 100 sen. Apabila sudah dalam sen, barulah kita boleh masukkan ke dalam rumah. Kita potong, kita letakkan 100. Jadi sekarang 100 sen tolak 20 sen. Nah, sekarang 100 yang tolak 20 sen. Jadi 100 tolak 20? Ya, betul. Kita akan dapat 80 sen. Jadi kita boleh masukkan 80 sen. Sekarang 4 tolak 2, kita akan dapat 2. Titik perpuluhan jangan lupa. Kemudian 4 tolak 2 akan dapat 2. 6 tolak 7, adakah cukup? Tak mencukupi. Jadi kita kena pinjam dari ratus ringgit. 400 ringgit. Jadi 400 ringgit kita hanya boleh pinjam 100 ringgit. Jadi kita hanya boleh pinjam 1. Jadi tinggal 3. Dan kita boleh terus masukkan 1 sahaja. Terus masukkan seperti ini. Kenapa? Kerana dia masih di dalam rumah ringgit yang sama. Ini ringgit, ini pun ringgit. Yang ini tadi ringgit pergi sen. Sebab itu kita kena tukar macam ini. Kalau dia masih ringgit pergi ke ringgit, maka tak perlu kita tukar. Kita hanya meminjam seperti biasa. Jadi sekarang 16 tolak 7, kita akan dapat 9. Kemudian 3. Dan ini 5. Dan RM. Jadi jawapannya adalah RM5.392.80 Sekarang kita lihat contoh. Kita lihat kepada contoh yang keempat. Diberi RM9.450 tolak RM863. Jadi kita tolak. Kita susun dulu seperti ini. Yang ini cikgu tak ada guna nilai tempat. Cikgu yakin murid boleh menyusun terus tanpa perlu melihat kepada tanpa perlu menulis nilai tempat. Jadi pastikan murid ingat nilai tempat
dan nombor mesti disusun dengan betul. Kemudian masukkan RM863. Jadi kita tolak. Jadi sekarang jadi tadi tolak RM860. Jadi sifar tolak sifar, kita akan dapat sifar. 5 tolak 6, adakah cukup? 5 untuk tolak 6? Tak mencukupi, jadi kita kena pinjam dari 4. Jadi tinggal 3. Kemudian tu letak 1. Ingat dia masih dekat rumah ringgit. Jadi kita boleh pinjam seperti biasa. Soalan ini tak ada sen. Jadi dia maksudnya semua ini adalah rumah ringgit. Jadi 15 tolak 6, tolak macam biasa, dapat 9. 3 tolak 8, adakah cukup? Tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari 9. Jadi 9 tinggal 8. Jadi 1 kita letak dekat depan 3. Jadi sekarang 13 tolak 8 kita akan dapat 5. Dan di sini 8 dan RM. Jadi jawapannya adalah RM8.590. Baiklah, sekarang kita teruskan untuk contoh yang kelima. Diberi RM890.40 tolak RM18.90. Jadi kita susun seperti ini. Masukkan mengikut nilai tempat. Pastikan betul yang ini ada sen, jadi pastikan disusun dengan betul. Jadi sekarang kita tolak di rumah sen dulu. 40 sen tolak 90 sen. Jadi tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari rumah ringgit. Yang paling hampir adalah sifar ini. Namun sifar ini tak ada nilai untuk kita beri pinjam kepada 4. Dia pun tak ada. Tak ada yang boleh dipinjamkan kepada 4. Jadi kita kena tengok kepada 9. Sifar ini tak ada apa-apa yang boleh dipinjamkan kepada 4 sebab dia sifar. Jadi sifar ini kena pinjam dulu daripada 9. Jadi 9 tinggal 8. Dan 1 letak depan sifar. Maka sekarang dia sudah menjadi 10. Jadi 10 maksudnya dia boleh pinjam bagi 4 sudah. Jadi dia pinjam berapa? RM1. Jadi tinggal RM9. Jadi RM1 kita nak masuk kepada rumah sen. Jadi kita kena tukar kepada sen. Jadi RM1 bersamaan dengan 100 sen. Jadi 100 sen adalah daripada RM1. RM1 ini kita pinjam dari RM10 tadi. Jadi tinggal 9. Jadi 100 sen kita kena tambah dengan sen yang ada. Jadi asal tadi ada 40 sen. Jadi sekarang 40 sen ini dia pinjam 100 sen. Jadi sekarang bilangan atau jumlah yang asal adalah, jumlah yang baru adalah 140. Jadi sekarang dia bukan 100, bukan juga 40, tapi 140 sen. Kenapa 140 sen? Sebab 100 sen tambah dengan 40 sen yang sedia ada tadi akan dapat 140 sen. Jadi 140 sen tolak 90 sen, kita akan dapat 50 sen. Jadi kita boleh terus masukkan 50 sen. Perpuluhan. Sekarang kita tolak 9 tolak 8 akan dapat 1. 8 tolak 1 boleh? Boleh, cukup. 8 boleh tolak 1 jadi 7. 8 tolak tak ada apa-apa di bawah jadi akan dapat 8 dan RM. Jadi jawapannya adalah RM871.50. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada tolak 3 nilai wang. Diberi 3 nilai wang seperti ini. RM4.560 tolak RM57. Tolak RM745.30. Jadi ingat, untuk tolak kamu tak boleh tolak ketiga-tiganya sekaligus. Dia tak macam tambah. Jadi hanya satu cara saja. Jadi kamu kena tolak 2 nombor terlebih dahulu. RM4.560 tolak RM57. Kena tolak 2 ini dulu.
Jadi yang ini tiada melibatkan sen. Kalau tak ada melibatkan sen, jadi kita boleh tolak seperti biasa kerana dia berada di nilai tempat ringgit. Semuanya ini rumah ringgit. Kalau semua rumah ringgit, kamu boleh tolak macam biasa. Jadi sifar tolak 7 tak cukup, jadi boleh pinjam dari 6. Jadi 6 tinggal 5. Jadi sifar menjadi 10. Jadi 10 ringgit tolak 7 ringgit akan dapat 3 ringgit. 5 tolak 5 akan dapat sifar, kemudian 5, 4 RM. Adakah sudah selesai? Belum, kita masih ada nilai wang yang ketiga. Jadi kita gunakan anak panah seperti ini. Kita sambung dan kita tulis semula. Jadi 4.503 ringgit tolak. Sebelum itu pastikan kamu letak sen. Kenapa letak sen? Sebab nilai wang yang ketiga ini ada sen. Jadi 4.503 ringgit tolak 745 ringgit 30 sen. Jadi atas ini ada sen, walaupun sifar-sifar mesti tulis. Jadi atas ada sen, di bawah pun ada sen. Jadi kita tolak. Jadi sekarang kita lihat sifar sen boleh tolak 30 sen. Tak cukup, jadi kita pinjam dari 3 ringgit. Jadi 3 ringgit menjadi 2 ringgit. Jadi kita tukar 1 ringgit bersamaan dengan 100 sen. Jadi yang ini memang asalnya sifar, jadi kita boleh terus letak sebagai 100. Jadi sekarang adalah 100 tolak 30, 100 sen tolak 30 sen, kita akan dapat 70 sen. Jadi kita terus letak 70 sen, titik perpuluhan. Kemudian kita lihat 2 tolak 5, adakah cukup? Tak cukup, kita pinjam dari sifar. Tapi sifar tak ada apa-apa untuk dipinjamkan, jadi kita pinjam dari 5. Jadi 5 akan menjadi 4. Kemudian 1 kita akan letak pada sifar. Sekarang sudah menjadi 10. Jadi barulah kita boleh bagi pinjam dengan 2. Jadi 10 kita pinjam 1 akan tinggal 9. Kemudian 2 akan jadi 12. Jadi 12 tolak 5 kita akan dapat 7. 9 tolak 4 kita akan dapat 5. 4 tolak 7 tak cukup. 4 tak boleh tolak 7. Tak mencukupi. Jadi 4 kena pinjam dari 4 ini. Jadi tinggal 3. Kemudian ini menjadi 14. Jadi 14 tolak 7 kita akan dapat 7. Kemudian yang ini 3. RM. Jadi jawapannya 3.757 ringgit 70 sen. Sekarang kita lihat kepada contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ke-7. Diberi soalan 5.798 ringgit tolak 400 ringgit tolak 23 ringgit. Jadi yang ini juga melibatkan 3 nilai wang. Jadi kita lihat bagaimana cara yang seterusnya ini. Tapi tak boleh tolak 3 sekaligus, kita mesti tolak 2 terlebih dahulu, iaitu 2 nilai wang. Mesti depan, kita mula dari depan, tolak nombor yang kedua. Tak boleh melangkah, tak boleh nilai wang pertama, tolak yang nilai wang ketiga. Tak boleh, dia mesti ikut susunan. Nilai wang pertama, tolak nilai wang yang kedua. Jadi, 5.798 ringgit tolak 400 ringgit. 8 tolak sifar akan dapat 8. 9 tolak sifar akan dapat 9. 7 tolak 4 akan dapat 11. Dan 5 akan dapat 5. Jadi 7 tolak 4 akan dapat 3. Minta maaf. Jadi 5, 3. Sini 3 dan sini 5. Jadi sekarang sekiranya murid-murid ingin sambung di bawah, boleh. Yang ini boleh. Kalau tak nak guna anak panah seperti tadi, sambung ke tepi. Sekiranya buku kamu cukup nak sambung ke bawah, boleh. Kalau tak cukup, boleh sambung ke tepi buat anak panah seperti tadi. Jadi, tapi tak boleh tolak 3-3. Mesti 2 dulu. Mesti 2 nombor dulu, 2 nilai wang, barulah tolak yang ketiga. Seperti ini. Tapi boleh sambung di bawah seperti ini. Boleh terus sambung. Tak perlu nak salin balik ke tepi. Jadi, boleh terus tolak. Jadi,
8 tolak 3 adakah cukup? Cukup. 5. 9 tolak 2 adakah cukup? Cukup. 7. Kemudian 3, 5. Kemudian RM. Jadi jawapannya adalah Rp5.375. Jadi di sini ada dua cara untuk kamu menulis. Bukannya dua cara untuk selesai. Kalau selesai tak boleh. Mesti dua nombor dulu. Dua nilai wang dulu. Barulah tolak yang ketiga. Tak boleh sekaligus. Tapi cara menulis kamu boleh tukar. Kalau tak nak sambung ke tepi guna anak panah, kamu boleh sambung di bawah tolak. Kamu boleh sambung di bawah seperti ini. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi, buka buku aktiviti muka surat 79 dan 80. Selesaikan kesemua latihan dan soalan yang terdapat dalam dua muka surat ini. Murid perlu tunjukkan langkah kerja dengan betul serta kemas. Dan sila ambil gambar latihan yang telah selesai dan hantar kepada WhatsApp peribadi cikgu. Jadi sekian setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.